Haridang, 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 panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas, panas. Hai, hello, assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Okey, so berjumpa lagi dalam video saya pada kali ini. Masih lagi kita membicarakan berkenaan dengan bab 7 iaitu koordinasi badan. Tapi kita akan pergi kepada isi kandungan 7.2 iaitu gangguan koordinasi badan. Namun sebelum kita pergi lebih jauh, macam biasa, bagi siapa yang suka dengan video ni, boleh like dan juga share dengan kawan-kawan korang. Dan bagi siapa yang belum subscribe, bolehlah subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video yang saya dah buat dan video-video yang akan saya buat selepas ini. Okeylah, jom kita tengok. So, untuk hari ini standard kandungan kita akan belajar berkenaan dengan definisi dadah. Kita akan tengok jenis-jenis dadah, faktor penyalahgunaan dadah dan kesan penyalahgunaan dadah dan juga alkohol dalam kehidupan harian kita. Okeylah, jom kita tengok. Okey, pengenalan kepada gangguan koordinasi badan. Koordinasi badan boleh terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor. Okey, salah satu faktor utama adalah pengambilan dadah yang di luar kawalan. Okey, dadah yang diambil tanpa kawalan bukan sahaja boleh mengganggu koordinasi badan, malah akan menyebabkan ketagihan. So guys, jangan pernah cuba pun untuk ambil dadah. Jangan pernah terfikir pun untuk nak try dadah ni. Walaupun orang kata seseronok mana pun orang kata dadah tu, tapi please jangan pernah try pun, kerana sekali dah try, dia boleh menyebabkan ketagihan. Okey, next kita akan tengok pula kepada definisi dadah. Apa yang dimaksudkan dengan dadah ni sebenarnya? Okey, dadah merupakan satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Okey guys, pertama sekali, dadah ni merupakan bahan kimia yang boleh mengganggu fungsi neuron. Neuron ni apa? Okey, neuron ni adalah sel saraf kita. Sel saraf dengan cara melambatkan pergerakan impuls. Impuls ni maklumat yang dibawa oleh saraf tu. Maklumat dalam bentuk isyarat elektrik. Isyarat elektrik yang lemah lah di dalam neuron. Jadi neuron ni merupakan sel saraf. Sel saraf. Jadi sel saraf ni tugas dia membawa maklumat, menyampaikan maklumat daripada satu tempat ke tempat yang lain lah. Maklumat tu dalam bentuk isyarat elektrik. Jadi apabila kita mengambil bahan kimia yang membahaya, yang boleh mengganggu fungsi-fungsi saraf, sebagai contoh melambatkan pergerakan saraf, maka itu yang kita guna sebagai dadah. Bahan kimia yang boleh melambatkan pergerakan impuls. Okey, so itu definisi dadah. Okay, next kita akan tengok pula jenis-jenis dadah. Guys, secara umumnya dadah ni kita boleh bahagikan dia kepada 4 kategori yang utama. Untuk silibus kita, 4 kategori yang utama iaitu dadah penenang, kita ada dadah perangsang, ada juga dadah yang jenis inhalant, dan ada juga dadah yang jenis halusinogen. Okey, kita tengok satu-satu ya. Dadah penenang, okey, apa maksud dia? Dia menghalang atau melambatkan pergerakan impuls. So, orang tu akan berasa cemas dan akan mengantuk. Contohnya adalah barbiturat dan juga alkohol. So, itu juga dikategorikan sebagai dadah yang menenangkan. Maksudnya dadah penenang ni dia boleh menyebabkan orang kurang rasa cemas dan juga orang itu akan mengantuk disebabkan oleh melambatkan pergerakan impuls. Okey, seterusnya ada dadah perangsang. Nama pun perangsang kan. Kerja dia mempercepatkan pergerakan impuls. Kesan dia kepada orang yang mengambil dadah ini, orang tu akan berasa sangat yakin ataupun dia akan sentiasa berwaspada terhadap keadaan sekeliling sebab dia merangsang seseorang itu ya. Okey, untuk bertindak dengan lebih cepat. Contoh dadah ini adalah amfetamina dan methamphetamine ya. Ini adalah banyak lagi contoh dadah yang lain. Tapi nanti saya akan bagi link dekat bawah video ni, nanti kita boleh tengok sama-sama ya. Okey, dadah jenis yang ketiga adalah inhalant. Kategori dadah inhalant. Inhalant adalah bahan kimia yang disedut menerusi pernafasan. Inhale ya, maksudnya kita sedut dia. So dia akan menyebabkan halusinasi, boleh merosakkan otak, paru dan juga ginjal. Contohnya bahan-bahan pelarut, bahan-bahan gas yang rasa macam kita bau tu macam ketagih macam kita hidup gam, macam hidup petrol. Itu juga bahaya Itu kategori ni adalah dadah inhalant
Seterusnya adalah kategori halusinogen. Halusinogen adalah dadah yang boleh mengubah laluan impuls di dalam otak. So kesannya boleh menyebabkan khayal dan menjejaskan persepsi seseorang. Orang yang mengambil dadah halusinogen juga, dia boleh mendengar suara-suara padahal objek ataupun makhluk tu tak wujud pun kat situ, tapi dengar macam ada suara-suara yang memanggil. So dia berada dalam keadaan khayal, halusinogen ya. Contohnya ketamin dan juga LSD. Banyak lagi lah contoh lain. Nanti saya akan bagi link tentang dadah-dadah. So bolehlah check dan boleh tengok kat situ. Okey, apakah faktor-faktor yang menyebabkan orang itu menyalahgunakan dadah? Sebenarnya dadah ni digunakan dalam dunia-dunia perubatan untuk tujuan kebaikan, tapi ada orang menyalahgunakan dadah ini. So apa penyebab orang salah guna dadah? Yang pertama, sifat ingin tahu yang sangat mendalam. So must be careful. Pengaruh rakan sebaya, ajakan kawan untuk mencari keseronokan, rasa macam nak seronok, ingin mengatasi kesedihan. Apabila seorang terlampau sedih, dia nak rasa hilangkan kesedihan dia ambil dadah. Ingin melupakan masalah, so banyak sangat problem dalam hidup, dia ambil dadah. So itu kebanyakan orang kenapa dia menyalahgunakan dadah. Okey, next kita akan tengok kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Yang pertama, akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Okey, tubuh badan akan mengalami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku perkembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitari. Kita tahu pituitari ada growth hormone kan. Perkembangan seks sekunder akan terbantuk jika hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi secara normal. Gejala ketidakseimbangan hormon juga dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal dan mental penghidap, seperti badan terlalu besar dan tinggi, terlalu kurus, murung dan kurang daya ingatan. So the first, kesan dia ketidakseimbangan hormon. So jangan ambil dadah. Okey, kesan yang kedua adalah boleh menyebabkan pertuturan menjadi tidak jelas. Pengambilan alkohol akan memberikan kesan buruk kepada bahagian cerebrum dalam otak. Antaranya adalah bahagian yang mengawal pertuturan manusia di kawasan cerebrum. So ada satu kawasan dalam otak kita ni, nama dia cerebrum. Dekat cerebrum tu ada satu kawasan yang boleh mengawal kita punya pertuturan. So dia akan efek dekat situ yang menyebabkan pertuturan tidak jelas. Okey, dia akan meracau dan sebagainya. Okey, kesan yang seterusnya bila kita salah guna dadah dan juga alkohol, tindakan refleks akan menjadi lambat. Okey, bahan kimia psikoaktif dalam dadah dan etanol dalam alkohol akan melambatkan gerak balas saraf terhadap rangsangan. Pergerakan impuls akan terhalang dan akan melambatkan proses penghantaran maklumat ke dalam otak. So orang tu akan jadi pending. Dah makan belum? Macam tu kan. Okey, hal ini dapat diperhatikan pada penagih dadah dan mereka yang minum minuman beralkohol secara berlebihan. So kita tengok orang mabuk macam dia pending je kan, dia macam blur je. So ambil dadah tu. Okey, seterusnya yang keempat, orang itu akan hilang keseimbangan badan. Of course, kalau orang ambil alkohol, dia akan mabuk dan akan menyebabkan hilang keseimbangan badan, menyebabkan koordinasi otot lemah dan mengakibatkan cara berjalan tidak betul tu, ia hayang, hilang keseimbangan, hilang pertimbangan dan sebagainya. So please jangan ambil dadah dan alkohol, please. Okey. Okey, next kita tengok pada kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan mental pula. Okey, tadi kesan dia penyalahgunaan ni terhadap kesihatan fizikal dan mental. Pertama, orang yang mengambil dadah dan alkohol boleh menyebabkan sirosis hati. Sirosis hati ialah keadaan hati yang mengalami kerosakan yang kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Parut ini akan merebak secara perlahan sehingga fungsi hati hilang. Okey, ni normal. Ini adalah ada sirosis hati. So please be careful. Okey, penyakit yang kedua, dia akan dapat ulcer perut. Okey, ulcer perut atau ulcer peptik merupakan satu keadaan selaput dalam perut yang mengalami luka. Ini kerana alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa, yang akan mengakibatkan iritasi dan radang pada selaput dalam perut. Pesakit akan mengandung pedih atau sakit di kawasan ulu hati, berasa kembung perut, loya dan boleh muntah. Pesakit kronik juga boleh mengalami gejala serius seperti muntah darah dan najis berwarna hitam. Ini akibat ulcer peptik ataupun ulcer dalam perut. Memang akan sakit perut dah.
So itu efek pada alkohol yang berlebihan dan juga dadah. Okay, next, orang itu boleh berlaku ganas. Okay, boleh berlaku ganas macam mana? Kerana apa? Pengambilan dadah seperti amfetamin mengakibatkan sel-sel otak dan mengaktifkan sel-sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme badan. Pengguna akan menjadi lebih aktif, tidak dapat tidur, bersikap ganas dan juga agresif. Seorang yang minum alkohol secara berlebihan akan mabuk dan hilang kewarasan fikiran. Mereka akan berlakuan seperti orang gila, ketawa berseorangan, bertindak luar kawalan dan boleh menjadi ganas. So ini biasa kita tengok dalam movie-movie dan kesan-kesan orang mabuk macam mana kan. So be careful lah. Benda tu kita tak sedar, sebenarnya kita dah melukakan orang di sekeliling kita. So tak baiklah perkara tu. Okay, next adalah orang itu dia akan mengalami halusinasi. Dadah seperti ganja mengganggu fungsi otak. Dadah ini akan mengubah persepsi seorang pengguna. Hal ini akan menyebabkan penagih itu mengalami halusinasi, paranoid atau perasaan syak wasangka dan takut terhadap orang lain. Halusinasi juga mungkin menyebabkan pengguna menjadi agresif terhadap orang lain. Okey, gambar ni sebenarnya adalah bayangan macam mana orang boleh mengalami halusinasi yang berlebihan. Nampak dunia ni macam not real kan? So be careful lah guys, be careful ya. So ini adalah kesan-kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan mental seseorang. Okay, so please, pesanan saya, be safe. Jangan pernah try pun nak ambil dadah dan alkohol, kerana dia lebih mendatangkan kesan yang buruk daripada kesan yang baik. Jaga diri korang, sayangilah orang sekeliling anda. So cukuplah sampai situ video saya untuk kali ini. Kalau anda suka boleh like, boleh share dengan kawan-kawan. Selamat study untuk korang. Kalau rasa tak faham boleh ulang tonton semula video ni, dan insyaAllah nanti saya akan bagi link. Kalau tak faham boleh komen, kalau apa-apa masalah pun boleh komen, tak ada masalah. So sehingga kita berjumpa lagi dalam next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.